Buletin Didik 10 Julai bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aidil-Adha disambut sederhana dan penuh keinsafan oleh umat Islam seluruh negara. Saban tahun Aidil-Adha dimulai dengan solat sunat dan diikuti dengan menyembelih haiwan ternakan bagi menyempurnakan ibadah korban. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat menunaikan solat sunat Aidil-Adha di Masjid Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Baginda diiringi Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alamsyah, disambut Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail. Selesai solat, baginda meluangkan masa menyantuni semua jemaah dan berkenan menyaksikan ibadah korban yang berlangsung di pekarangan masjid. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menunaikan solat sunat Aidil-Adha di Masjid Wilayah Persekutuan. Solat sunat Aidil-Adha dipimpin penolong pengarah kanan masjid itu, Dr. Khalid Isa. Di Perak, Sultan Perak Sultan Nazri Muizzuddin Shah berangkat menunaikan solat sunat Aidil-Adha di Masjid Sultan Idris Shah II atau Masjid Negeri di Ipoh. Berangkat sama Raja Pemaisuri Perak, Tuanku Zara Salim. Di Kota Baru, Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima berkenan berangkat menyertai kira-kira 3,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidil-Adha di Masjid Muhammadiyah. Turut mengiringi baginda Tengku Mahkota Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra dan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob. Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam bersama isteri Tuh Puan Asmah Abdul Rahman menunaikan solat sunat Aidil-Adha bersama kira-kira 4,000 jemaah di Masjid Al-Azim, Bukit Palah. Solat sunat dipimpin Imam Besar Masjid Al-Azim, Datuk Muhammad Hashim Al-Hafiz. Di Sarawak, lebih 3,000 umat Islam menunaikan solat sunat Aidil-Adha di Masjid Jamik Petrajaya, Kuching. Selesai solat, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg turut menghadiri majlis korban perdana anjuran Majlis Islam Sarawak MIS. Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur menunaikan solat sunat Aidil-Adha bersama 1,000 jemaah di Masjid Haji Nur, Kampung Serusuk Tuaran. Solat sunat Aidil-Adha diimamkan Imam Masjid Haji Nur, Ustaz Muhammad Aslam Jubar Jifrih, manakala khutbah disampaikan Khatib Ustaz Abdul Basit Saleh. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razri Jidin berkesempatan menyertai 7 majlis korban sekitar Putrajaya. Beliau menyertai majlis terbabit sejurus menunaikan solat sunat Aidil-Adha di Surau Al-Amin Perisai 8 Putrajaya bersama keluarga. Majlis korban pertama dihadiri adalah di Surau Putra Al-Amin Perisai 8, kemudian disusuli majlis di Surau Istiqamah 18R8 Perisai 18 serta Surau Al-Aqsa PPA Ketumbar Perisai 17. Datuk Dr. Razri kemudian menghadiri majlis korban di Surau Pudina PPA Pudina Presin 17, Surau Saidina Ali Fasa 2 Presin 9, Kelab Menembak Shah Padu Presin 20 dan yang terakhir adalah di Surau Ar-Rahim Presin 15. Beliau menzahirkan rasa gembira kerana berpeluang menjayakan majlis korban dalam komuniti setempat. Datuk Dr. Razri turut kagum dengan persiapan oleh pihak surau serta kelancaran dalam pengagihan daging korban. Di Terengganu, lembu sado bakar Calorais seberat hampir setengah tan menjadi pilihan penduduk PPR Hiliran Kuala Terengganu untuk dijadikan korban. Yang menarik, dagingnya yang banyak membolehkan separuh penghuni PPR itu mendapat bahagian masing-masing. Selain lembu sado, 4 ekor lembu kampung turut dikorbankan membabitkan 35 peserta dari PPR itu. Lembu tu kalau tak silap saya lebih kurang 300 hingga 350 kilo. 350 kilo yang mana bolehlah kita bahagikan untuk lebih kurang 8 hingga 900 orang lah. 8 hingga 900 orang. InsyaAllah lah semua akan dapat lah. Untuk semua orang Islam insyaAllah akan dapat sebahagian sumbangan daging korban tersebut. Korban pada tahun ini begitu meriah sekali. Mungkin kerana sudah 2 tahun kita dalam musim PKP. Jadi Alhamdulillah pada tahun ini, Alhamdulillah dengan kerjasama gotong royong dari semua penduduk dengan tema Mak Kilau. Jadi kemeriahan dapat dirasakan pada tahun ini. Bagi golongan remaja pula, kesempatan hadir dan turut serta dalam ibadah korban ini memberi manfaat untuk mengendalikannya lagi di masa hadapan. Sebab boleh tolong-tolong, tahu lagi tahun depan boleh buat seorang orang. Lepas tu boleh agak silaturahim.
2,000 kilogram daging yang dikumpul kemudian diagih kepada penghuni PPR yang terdiri daripada golongan asnaf. Ini pula inisiatif Guru Sekolah Kebangsaan Taman Kepong yang melakukan rakaman takbir raya yang disertai pelajarnya. Bak perumpamaan melentur buluh bialah dari rebungnya, ianya dilihat mampu mendekatkan mereka dengan syiar Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Rakaman membabitkan seramai 20 murid tahun 5 dan 6. Ia diilhamkan sendiri oleh Guru Besar SK Taman Kepong, Hilmi Mat Rasib dengan bantuan Panitia Pendidikan Islam. Melalui rakaman ini, pihak sekolah berharap ia menjadi contoh kepada pelajar untuk sentiasa mengamalkan syiar Islam serta amalan-amalan yang memberi pahala. Sebagaimana slogan sekolah itu, beramal, berbakti, berwawasan. Menurut takwin Islam, waktu takbir Aidiladha bermula selepas solat subuh hari Arafah 9 Zulhijjah sehinggalah asar 13 Zulhijjah. Allahu Akbar walillahil hamd. Bertemu kembali. Hikmah dari banjir yang melanda sebenarnya membawa keceriaan buat seorang warga emas apabila cucu dan cicitnya pulang ke kampung meraihkan Aidiladha bersama. Walau dalam keadaan rumah yang masih belum dicuci dengan sempurna, ia tidak menghalang keluarga besar itu menyambutnya dalam suasana cukup ceria. Momen indah itu dirasai Nenek Aisyah Yaakob dari kampung Tanjung di Baling Kedah yang bersama-sama membakar lemang dan mengait buah rambutan dengan anak cucunya. Di dapur ada yang sibuk memasak rendang dan gulai. Mak seronok nak cucu balik ramai ni. Seronok lah. Cucu balik orang mari sebagai semua pun seronok mereka lah. Tengok bagai-bagai hadiah apa semua. Raya tetap raya. Kepulangan 31 cucu dan cicitnya turut membantu nenek membersihkan saki-baki lumpur dan mengemas rumah. Mereka yang pulang dari ibu negara dan pantai timur berhasrat tinggal dan menemani nenek di kampung sehingga Isnin depan. Kita tak sangka tau, saya pun tak tahu sebenarnya yang mak tok buat lemang. So macam tak sangka even keadaan macam ni, still gagah nak buat lemang lah. So macam Aku tak memang plan nak ambil raya sebenarnya. So ni raya ni adalah banjir pula. Kita tolong tok bersih rumah, lepas tu ni lah buat lemang semua. Nenek Aisyah antara mangsa banjir yang teruk terjejas dalam musibah banjir yang berlaku pada Isnin lalu. Rumahnya hanya berjarak 100 meter dengan sungai. Dalam memberi pendedahan kepada generasi muda mengenai IR 4.0, khususnya dalam teknologi drone, Persekutuan Sukan Udara Malaysia MSAF menganjurkan Young Drone Pilot Program. Ia adalah suatu gabungan aktiviti sukan udara drone dan STEM dalam memberi pendedahan awal kepada anak muda Johor kepada industri drone dunia. Dijangka menjadi industri utama dunia dalam jangka masa 5 tahun lagi, MSAF mengambil tanggungjawab mendidik pelajar mengenai teknologi drone supaya mereka lebih bersedia menghadapi perubahan ini. Program rintis yang berlangsung di Pusat Operasi MSAF Selatan Iskandar Drone Robotic Zone pada 1 dan 2 Julai lalu ini disertai 40 peserta dari 20 buah sekolah sekitar Johor. Kita expose for student yang starting 15 sebenarnya. So in the next 5 years dia dah umur 20. So dia dah boleh bekerja. Dia dah boleh masuk the industry, and the industry pun dah boleh ada available of human resource, tenaga mahir di Malaysia. So kita dapat support, kita dapat feed the industry here lah sebenarnya. That's why actually kita starting with Young Drone Pilot Program, and then kita pun sebagai persekutuan sukan, kita tahu these youth people ni memang suka sukan kan. Macam as for now kita tahu dia orang suka main game. That's also a type of sports. So kita ambil inisiatif dan ambil langkah sukan lah. Kita ambil langkah sukan
untuk expose, untuk tarik minat this younger generation. Sepanjang 2 hari kelas fizikal berlangsung, pelajar-pelajar bukan sahaja mampu melakukan pemasangan komponen-komponen drone, malah mahir melakukan drone programming. Setelah berjaya memasang drone beserta program, mereka berpeluang mengendalikan drone yang dihasilkan. Lepas mereka pasang tu pula, kita akan juga buat programming sedikit, a simple programming, so that they can actually being exposed programming macam mana drone ni bergerak kan. And then kita ada piloting. So dia ada basically ada 4 lah. One is the theory class or the safety, the physics theory, and then pemasangan, and then kita akan bagi mereka programming and also physical flying. Peserta jelas teruja dan mempamerkan komitmen yang tinggi sepanjang program berlangsung. Bukan sahaja menumpukan kepada drone, program ini meliputi banyak aspek, antaranya teknikal dan kerjasama berkumpulan. Program ini dilihat dapat menjadi persediaan kepada bakat muda sebagai pembangunan atlet untuk menyertai pertandingan drone racing bertaraf dunia. Daripada feedback yang kami dapat, sangat mencapai and quite impressive jugalah. Sebab kalau as for me pun, sebenarnya for me, kalau myself pun nak belajar this drone pun, it take me about at least 1 year to understand the drone. Tapi amazingly, this student ya, this younger generation dia cepat tangkap. So kita actually 2 days of virtual class and 2 days of physical class. With this actually cumulative of 4 days, diorang memang dah quite impressive the performance. Diorang pasang drone and then they can actually fly the drones. So actually bagi kami dia sudah mencapai matlamat lah. Program juga dirancang untuk digerakkan ke seluruh negeri Johor melalui beberapa siri yang mensasarkan 240 buah sekolah di sekitar negeri itu, selain akan turut diperluas ke negeri-negeri lain. Keseluruhan proses kerja haji berjalan lancar setakat ini dan yang paling melegakan apabila tiada kes jangkitan COVID-19 dilaporkan. الحمد الحالة الصحية للحجاج تستمر مطمئنة بفضل الله سبحانه وتعالى ولم تسجل بينهم أي تفشيات وبائية وكذلك لم تسجل أي أمراض مهددة للصحة العامة. Perkembangan itu boleh disifatkan sebagai agak menakjubkan. Ini kerana majoriti jemaah haji didapati tidak memakai pelitup muka atau mengekalkan penjarakan fizikal semasa menunaikan ibadat itu. Menurut jurucakap Kementerian Haji dan Umrah pula, sejumlah 85% daripada jemaah haji tahun ini adalah dari negara lain, manakala 15% lagi adalah warga Arab Saudi serta mereka yang menetap di negara itu. Kementerian itu turut meletakkan seramai 916,829 orang menunaikan haji pada tahun ini. Pihak berkuasa Arab Saudi memberi arahan supaya tiada sebarang perbuatan menghasut dibenarkan di dalam Masjidil Haram. Membuat kebun bunga di bawah air bunyinya memang agak pelik, tetapi aktiviti itulah yang dilakukan oleh sekumpulan penyelam di Velfort, Denmark bagi tujuan menyuburkan semula kawasan tandus di dasar laut. Projek selama 5 tahun ini diusahakan oleh University of Southern Denmark. Tanaman utama yang digunakan ialah rumput laut. Mereka lega apabila usaha mereka itu pantas membuahkan hasil. As soon as you've put down a shoot, something moves into it. Whether it being little shrimps or little gobies or blennies or like needlefish. So nature is really calling for structure. Mereka menyifatkan usaha itu seperti nursery bagi kumpulan ikan kecil. Ini kerana langkah itu dapat meningkatkan sistem pengudaraan kepada penghuni laut dan pada masa sama turut membantu mengurangkan perubahan iklim. They are binding a lot of CO2 and they are depending on where on the sites we are choosing. Then they have a quite nice capacity for storing permanently carbon dioxide as dead organic matter in the sediment. Menurut kumpulan saintis, Denmark kehilangan anggaran antara 80 hingga 90% rumpai dan tumbuhan laut. Kajian turut mendapati terdapat lebih 70 jenis rumput laut gagal dilindungi hingga menyebabkan banyak hidupan laut turut lenyap. Kebanyakannya berpunca akibat pembuangan air kumbahan dari kawasan daratan dan bandar, termasuk kesan penggunaan baja berbahaya selepas dibersihkan oleh petani. Sukan.
Kejuaraan bola sepak bawah 19 AFF, Malaysia mara ke separuh akhir selepas menewaskan Timor Leste 4-3 pada aksi ketiga kumpulan B. Bagaimanapun masih banyak yang perlu dilakukan skuad bimbingan Hassan Sazali Waras itu sekiranya ingin melangkah lebih jauh. Beraksi di Stadium Madia, Jakarta, skuad bawah 19 tahun kebangsaan membuka jaringan seawal minit ke-9 menerusi Najmuddin Akmal. Namun, kelekaan benteng pertahanan membolehkan Timor Leste menyamakan kedudukan cuma 2 minit kemudian menerusi Cristóbal Muniz Fernandes. Skuad negara pantas bertindak kembali di depan menerusi jaringan Adam Farhan Zainal 4 minit berselang. 8 minit selepas rehat, Alif Izzuan Yuslan mengukuhkan kedudukan Malaysia dengan meledak gol ketiga. Namun kelonggaran barisan belakang membuka ruang buat Timor Leste merapatkan kedudukan menerusi jaringan Mario Donacio Quinto 2 minit kemudian. Sedar tentangan sengit Timor Leste, skuad kebangsaan menggandakan asakan dan Adam Farhan sekali lagi mencipta jaringan untuk kedudukan 4-2 pada minit ke-62. Semangat melawan Timor Leste terselah lagi apabila menjadikan kedudukan 3-4 juga menerusi Quinto pada minit ke-76. Isu penamat menyelamatkan Malaysia untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Malaysia di tangga kedua kumpulan B dengan 7 mata, 2 mata di belakang pendahulu Laos, namun masih berpeluang di tangga teratas sekiranya menundukkan Laos pada aksi terakhir kumpulan Isnin ini. Keperkembangan tenis Wimbledon. Perlawanan akhir kategori perseorangan wanita mencatat sejarah menyaksikan buat kali pertama wakil dari Kazakhstan dan Tunisia berentap dan pemain Kazakhstan Elina Rybakina punca juara menewaskan Onzeva dari Tunisia. Aksi final perseorangan wanita menemukan pilihan ke-17 Elina Rybakina dan pilihan ketiga Onzeva dan juga pemain nombor 2 dunia. Tewas 3-6 pada set pertama, Rybakina bangkit dengan kemenangan 6-2 pada set kedua untuk mengheret saingan ke set penentuan. Tampak seimbang pada set penentuan, Rybakina berada dalam kelas tersendiri untuk melakar kemenangan 6-2. Sekaligus muncul juara pertama dari Kazakhstan yang memenangi kejuaraan Grand Slam di era moden. Trofi kejuaraan disampaikan oleh Duchess of Cambridge, Kate Middleton. Suasana sambutan Hari Raya Aidiladha di seluruh negara mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Tarusydi Muhammad Nazri, selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan. Salam hormat, jumpa lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah.